أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan persah kepada kita, boleh kita masuk duduk di dalam bulan yang maha mulia ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1444 Hijriah bersama 2560 bulan Mesa, bulan tersakut 4 bulan siang ni. Maka hari ni kita mari sedikit nak sambung tentang masalah puasa kita ni, iaitu kita sudah bentai dah dulu satu jelasah dengan para ikhwah kita, dan hari ni kita mari tengok sebagai sambung dia sedikit lagi dalam mabahas, dalam bicara kita cara dulu tu, iaitu sakut pak dengan hukum puasa ni. Alhamdulillah kita boleh mari jumpa pula bersama dengan ikhwah dan saudara-saudara yang duduk dalam live dan luar live pun. Kita boleh mari tengok semula, boleh mari jumpa pula sekali lagi. Boleh kita panggil mengingati di antara satu sama lain. Maka hari ini kita berbicara, kita duduk dalam masalah apakah hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan fardu puasa pada bulan Ramadan yang kita duduk dah sekarang. Apakah itu hikmat? Maka tak lain tak bukan rahsia hikmat ini, tak lain tak bukan kita pada masa Nabi SAW ketika difardukan puasa saat ini tu pada tahun yang kedua tu di negeri Madinah tu boleh jadi para sahabat, para sahabat duduk sekeliling Nabi itu tak tahu lagi apakah hikmat. Tapi mereka itu boleh kerja dah. Boleh kerja sebab apa? Sebab ini arahan daripada Nabi SAW. Jadi semangat mereka itu nak buat kerja semata-mata suruhan yang disuruhkan oleh para rasul, iaitu disuruhkan oleh Nabi kita SAW. Kita umat Kamadiyah saat ni tu mujur juga ulama kita saat ni buat satu masalah, buat satu bicara tentang puasa ni. Tak lain tak bukan nak kita tengok juga dalam puasa ni ada gapo. Tu dia, dalam puasa tu ada gapo. Apakah hikmat, apakah rahsia yang Allah SWT fardukan puasa. Tu kalau tajuk dia. Maka kita tengok dalam kitab ulama dak royak kita ni, sebagai kita nak teliti ni, kita nak bacalah perkataan dia saat ni para ulama, dan kita nak syarah kepada masyarakat kita ni dengan di alam Melayu kita ni. Tak lain tak bukan, kita mari tengok, iaitu min hikamis siyam wa asrarihi wa fawaidihi. Dan di antara hikmat puasa dan rahsia puasa dan faedah puasa. Kita mari tengok atau gapo hikmat yang Allah SWT suruhkan kita puasa, ada gapo di dalam. Apakah faedah dia? Apakah rahsia yang dikandungi di dalam puasa itu? Kata musannif di sini, kata segialah bagi seorang muslim bahwasanya dia tahu sebelum daripada sesuatu yang bagi lil muslim ya'lama qabla kulli syai'. Segialah patutlah bagi seorang muslim. Kita ni seorang muslim, orang yang nak sahuti suruh Allah Subhanahu taala untuk nak lakukan fardu puasa. Kita ni seorang muslim. Patutlah bagi seorang muslim bahawa dia tahu setiap sesuatu qabla kulli syai'. Tahu apa? Bahwasanya puasa bulan Ramadan adalah satu ibadat yang Allah SWT memfardukan di atas kita. Hak tu kita patut semula-mula kali kita kena tahu. Kena clear benda ni. Kata puasa adalah satu ibadat yang Allah SWT fardukan di atas kita. Anna siyama syahr Ramadan ibadatun faradaha Allahu azza wa jalla. Kita tahu apakah makna ibadat? Wa makna kauniha ibadatan, dan bermula makna keadaan puasa saat itu adalah satu ibadat.
kaunul puasa saat itu adalah keadaan puasa itu adalah ibadat tu makna kan? Bahwasanya mendirilah seorang muslim dengan tunainya ibadat saat itu istijabatan li amrillah. Bahwasanya kerja seorang muslim dengan menunaikan sebagai kewajipan kerana apa? Kerana nak istijabatan li amrillah. Kerana nak dia panggil sambut suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan suruh. Tuhan suruh. Tu dia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mana saya suruh wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa-siapa yang sempat dia masuk dalam bulan ni, maka hendaklah dia tunaikan fardu puasa tersebut. Falyasumhu. Tu dia. Tu panggil istijabatan li amrillah. Tu dia. Makna keadaan ibadat saat ni tu dinamakan puasa sebagai ibadat saat ni tu kerana seseorang muslim tu dia kerja, dia tunaikan satu ibadat saat ni kerana semata-mata nak sahut suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maka kita tahu dah perkara yang nak jadi ibadat, satu perkara nak jadi ibadat, satu perkara tu kena yang mula-mula sekali kena perkara tu yang diredhakan oleh Allah dan diredhakan oleh Rasul. Perkara saat itu kena ada suruhan daripada Allah, suruhan daripada Rasul. Itu panggil perbuatan ibadat. Kalau tidak gitu, jadi perbuatan, jadi adab. Adab ni tidak ada suruhan, tidak ada suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adab saat itu tu adalah satu perkara yang sepakat satu suara orang tempat tertentu, maka dinamakan adab. Tu. Supaya kita kata dua orang saat ni tu sama-sama masuk masjid belakang, tetapi seorang ni dia tahu kata apabila adab ikah laku apabila masuk masjid dia kena niat iktikaf. Seorang ni dia tahu juga apabila dia masuk masjid dia tak ada niat iktikaf. Sama-sama perbuatan saat ni tu perbuatan nampak serupa dengan duduk di masjid belakang, tetapi perbuatan yang pertama dia niat dia kosak, maka perbuatan itu jadi ibadat. Maka perbuatan yang kedua iaitu dia tak ada niat, dia tak ada kosak, maka perbuatan itu jadi adab biasa. Itu dia. Maka supaya puasa ni kalau kau sekadar menahan saja, sekadar kata kosak yang lain daripada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dinamakan adab, tidak dinamakan ibadat, maka nama adab. Itu dia. Ibn tu dia kata puasa adalah satu ibadat. Mana dinamakan ibadat? Dinamakan ibadat sebab seorang hamba, seorang muslim saat itu lakukan perbuatan, tunaikan perbuatan yang difardukan di atas dia saat itu istijabatan li amrillah. So, yang kedua wa qiyamatan bihaqqi ubudiyah lahu. Dan dia mendirikan dengan hak. Dia tahu kata dia saat itu hak ubudiyah. Dia saat itu kena tunduk baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Diri dia saat itu. Sebab manusia pada asal apa Tuhan menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka asal manusia dijadikan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia saat ni seorang saat ni apabila dia buatkan satu perbuatan, dia saat ni tu qiyaman bihaqqi ubudiyah lahu. Seolah di atas diri dia ada hak untuk kena tunai satu lagi, nak tundukkan ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biqat'in nazar an ay natijatin yumkin an tuntaja an ibadatis saum. Dengan belum lagi dia tilik kepada natijah mungkin dia tahu kata natijah ibadat puasa tu baik lagu mana, dia saat itu semata-mata yang mula-mula apabila dia tahu kata fardu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia istijabah. Dia sahuti suruh Allah SWT. Yang kedua, dia saat itu tu dia nak mendirikan hak untuk dia tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ni sebelum daripada dia tengok kepada diri ibadat puasa saat itu ada faedah, ada hikmat, ada rahsia. Dia tak tengok ke situ. Dia tengok ada suruhan, dia tengok di atas diri dia ada hak untuk menunaikan hak ibadat kepada Allah SWT. Apabila dia tilik situ,
Nah, apabila ia tilik situ dah, nah ia tilik kata mula-mula kena istijabah, kena sambut suruh Allah SWT. Yang kedua, dia sakning tu dia tahu kata dia sadar diri dia kena tunaikan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan redha. Maka apabila dia tunai, boleh tahu lagu tu dah, dia tak ada tilik dah. Biqal in-nazar, dia tak ada tilik dah. Kata di dalam ibadat puasa tu ada gapo dia. Di dalam ibadat puasa tu ada faedah gapo dia tak tilik situ. Maka apabila gitu, musannif kata fala mani'a ayyatatalla'a bi'inda idzin ila hikami wal asrar ilahiyal kamina fi tilkal ibadah. Apabila gitu dah, maka tidak ada tegah apa-apa bahawa seorang saat ni tu nak tengok. Nak tengok ketika itu, ketika mana? Ketika kata dia tahu dah diri dia kena ada istijabah li amrillah, ada diri dia tu ada hak untuk nak tunaikan ibadat pada Tuhan. Ketika tu tak ada menegah apa dia nak tahu ke apa. Dia nak tahu hikmat dan dia nak tahu rahsia Allah SWT yang maha sempurna pada demikian itu ibadat. Nampak zahir di sini, mana kata semata-mata kita saat ni tu tak lakukan ibadat sebab nak tilik kepada hikmat ni tak kena. Ini tak betul. Sebab saya biasa jumpa dengan beberapa orang lah manusia, iaitu saudara-saudara kita juga. Dia kata kita ni tak boleh lakukan perbuatan ibadat mereka, kita nak tahu hikmat dulu. Selama mana tak jumpa hikmat, selama itulah kita tak boleh nak melakukan ibadat. Ini. Maka perkataan musannif nak tolak di atas tu. Di atas kata kita tak boleh lakukan satu perbuatan mereka selepas pada kita nak tahu hikmat. Hikmat ke apa? Supaya semaya. Di atas seorang tu saat ni dia kata kalau semaya kita tahu hikmat gapo tu Yesus semaya. Kita hari itu kita tak nak laku gi semaya. Orang panggil cara mikir munharifah. Faham silap. Su'ul fahmi anillah wa rasul. Iaitu dia faham silap terhadap apa? Terhadap ajaran Tuhan dan ajaran yang dibawakan oleh pensuruh Allah SWT, iaitu para rasul. Dia silap faham. Manusia pula silap faham ni dia jadi belaka. Dia jadi belaka. Hak orang molek dia nampak tak molek. Hak orang tak molek dia nampak molek. Jadi belaka halus silap faham. Dalam masyarakat ni banyak kita tengok silap faham. Setengah-setengah manusia hak ni tu ngajar agama juga. Ngajar untuk nak paksakan orang suruh ikut dia. Ni bahaya juga. Nyakit, satu nyakit juga ni. Nyakit ni kalau kita pergi tengok ada di tok guru mana, ustaz-ustaz mana, baba-baba mana, ni nyakit ni kita tak boleh ambil. Kita nyakit dia panggil nak bawa kepada takabur ni. Nak bawa kepada takabur sebagai contoh tauladan hak nu. Tu dia. Nyakit hak asan. Tak boleh tunduk kepada anak Adam alaihi salam. Hak nyakit hak tu ngajar gapo-gapo, royak gapo-gapo, tujuan nak uik turut dia. Tujuan nak uik orang yang pengaruh dia. Bukan. Ni panggil afat. Penyakit-penyakit yang duduk di atas batas agama. Ada sekarang ada berlaku. Wal'iyadzabillah. Kita tak say lagu tu Maka di sini kita klik pada pala cerita kita, iaitu satu ibadat apabila seorang itu tahu dah kata Tuhan suruh, tahu dah kata itu diri dia kena tunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tahu itu tak ada menegah apalah dia nak tahu kan hikmat pada demikian itu ibadat. Supaya puasa kita nak tahu ini. Ya tak? Fala mani'a ayyatatalla'a bi'inda idzin ila hikami wal asrar ilahiyah al-kaminati fi tilkal ibadati min siyamin wa ghairihi. Sama ada daripada puasa dan lainnya. Dan tidak syak lagi bahawasanya hukum Tuhan saat ini tu terbina di atas segala hikmat, segala rahsia dan segala faedah-faedah bagi hamba. Kita tak nak syak. Tiap-tiap perkara yang Tuhan suruh, tiap-tiap perkara yang Tuhan haram, suruh kita tinggal, semua tu ada hikmat belaka. Sebab tu di masa kita ni, masa teknologi hak maju-maju ni, manusia ni pergi kaji. Pergi kaji apabila kita tengok sepengah hadis lalak. Hadis lalak ni, Nabi kita wayak tak apabila jatuh seekor lalak dia le gelah, jatuh seekor lalak dia le gelah, hendaklah kita selaikan dia. Sebab dia le lalak saat ni tu ada apa? Sayap lek kanan ada penawar, sayap lek kiri ada penyakit. Maka kita tengok atau itu Nabi kita kecek
1400 tahun dah. Maka orang sekarang ni orang sekarang ni gapo pergi kaji tengok sungguh. Sebab tu kita tengok apabila lalak tu kita select kita buai lah. Kita buai jangan nak makan lalak tu. Tapi kita nak benar kata apa hak Nabi kita royak tu sungguh. Situ ya kita nak. Ada pun masalah gamuk nak makan saya makan tu masalah lain. Lah gamuk kita rasa tak gamuk benda hak kalau tu lalak masuk dah sebab lalak ni dok gejak situ gejak hak gamuk tak gamuk tu suku kira. Tapi hak ke mula-mula kita nak benar hak Nabi kita royak hak tu hak kita nak kecek. Tu dia. Sebab tu dia kata wa mimma la syakka fi anna ahkam Allah Taala kullaha qa'imatun ala hikamin wa asrar wa fawaidil ibad. Ada terbina di atas hikmat-hikmat dan rahsia-rahsia dan segala faedah bagi hamba. Tetapi dia kata tidak syarat bahawasanya hamba saat itu kena tahu dengannya. Tidak ada syarat pun. Kalau kita tak tahu, kita duduk di asal iaitu nak istijabah. Nak sambutkan seruan Tuhan, ya Tuhan suruh di atas kita. Sama ada daripada puasa, sama ada daripada semaya, sama ada daripada haji, sama ada daripada zakat, sama ada daripada buat baik terhadap ibu bapa, buat baik terhadap jiran, buat baik terhadap saudara-saudara. Semua saat itu kita tahu hikmat gapo. Nah, kita tahu hikmat gapo, tapi kita royak, kita tengok tilik kepada suruh yang Tuhan suruh kepada kita. Sama ada suruh ke balik buat, suruh ke balik tinggal. Maka dua-dua saat itu tu gapo? Tak pasti kita nak tahu hikmat gapo. Tu dia. Sebab Nabi kita ayat tu. Ayat tu nah, la bai'a ala bai'i akhi. La khitbata ala khitbati akhi. Satu riwayat. Jangan mudah pergi beli, jual beli di atas perkara yang saudara beli dah. Ataupun jangan mudah pergi nikah kahwin, dok pergi mine, dok pergi di atas pine di atas barang puas pernah minat dah. Itu kita tengok tak, itu adalah larangan pada Nabi kita. Tapi apabila kita tengok pada hikmat, sungguh kita pergi wubuk barang orang, kita pergi ambil barang orang beli dah ni, ia berlaku hara-hara dalam masyarakat. Itu hikmat, salah satu daripada hikmat. Nak tak pasti kata sah hikmat, ada banyak lagi yang ditimbulkan oleh di atas lidah-lidah para ulama royak kepada kita. Tapi ni ayat atas gapo kita nak tunaikan satu ibadat tak pasti. Itu bukan syarat atau kita nak tahu hikmat dulu. Bahkan hak hak besar kali kita tahu kata ini ada suruh dak. Apabila ada suruh tabiat orang mukmin kata tabiat orang mukmin ya duk dikata ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum. Dia duk situ. Dia duk dikata apabila orang beriman, apabila tahu dah dia kena apa? Istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dia kena istijabah, dia kena sahuti apa yang Allah SWT suruh dan apa yang Allah SWT larang. Tu sama ada balik buat, sama ada balik tinggal. Habis itu. Dan begitu juga ia tidak syak lagi bahawasanya ada juga pada puasa saat itu ada hikmat yang sangat banyak, ada fawaid sangat banyak. Setengah manusia tu boleh tahu setengah daripadanya, bukan tahu semua. Wa yabqa al-kathiru minha khafiyatan alaihim. Dan hak bakile lagi banyak lagi manusia tak tahu. Banyak lagi. Sebab tu kita tengok tu ajaran Islam ni. Supaya ranyo ni. Ranyo hak dia kecek sekarang. Kalaulah kita pergi kecek di atas asal put pan hak ada juga ubat. Ya nampak atau kita tak dengar wakil dak. Dah apabila kita pergi kecek situ. Dan apabila kita pergi kecek situ jadi nampak kita tak ada dengan hak suasana sekarang. Manusia dok nak buat yang dikena dengan pelbagai energi saat ni tu dia dok nak gapo. Saya tahu hak belakang-belakang ni. Setengah-setengah orang dok nak buat kena tu, kadang-kadang dia tu ada kebun ganja ni. Ada kebun ganja ni bor bukit-bukit. Tahu luas berapa ribu ekar. Dan kita tak ada. Sebab itulah dalam kita kena ingat ambil pada saya. Dia kena ingat bahawasanya hukum Islam ni kalau kita nak pergi kecek memang pada mula-mula kita kata pada permulaan kalau misalnya sekadar jadi pan, sekadar jadi daun saja tu memang dah dia tak adalah perkara yang Allah SWT jadi hendak nak adakan di atas muka dunia ni, dia ada dalam dia ada ubat. Tetapi kita tengok ke balik mudarat, kita tengok ke balik suasana sekarang ni, pemuda-pemuda kita, orang bukan orang muda saja, dia giwat gapo.
Tu. Sebab itulah orang panggil dalam syariat kita ni ada satu soal lagi iaitu saddu zara'. Iaitu nak sekatkan satu perkara sebelum akibat yang besar tu nak berlaku. Sebab itulah kita kata ranyo ni dan katom dan gapo ni panganyo pangkatom panggapo ni kita kata sepatutlah kepada wali amri, sepatutlah kepada orang bijak pandai, orang reti, orang gapo ni duduk dikata guna kaedah as-saddu zara'i, hak tu lebih baik sekali. Iaitu kita sekatkan satu perkara yang permulaan nampak tak ada jadi kuat mana, tak ada jadi ada apa yang panggil ada bisa mana, tetapi lepas kita kira benda hak lepas dia tu. Kalau kita buka pintu, Allahu akbar. Wa mallahu bihi alim. Tuhan yang boleh tahu akibatnya. Tapi kita nak ayat tahu, kita sebagai guru, kita sebagai ustaz babo ke, apabila nak royakkan hukum sekarang nak tengok suasana tak weh. Nak tengok keadaan tak. Bukan nak tengok kepada mata duit semata, bukan nak tengok kepada puak semata situ sini. Allahu akbar. Kita tengok masyarakat sekarang ni fitnah banyak dalam yang berlaku oleh masyarakat. Sebab apa? Kadang-kadang duk tilik kepada satu perkara saat ni tu, duk boleh ke tu boleh ni, duk kira tepat mula-mula. Kita kira tepat sing tiket kin cing. Benda hak berlaku sungguh tu. Benda hak berlaku sungguh tu gapo? Kita kira situ. Apabila kita kira situ, dan kalau kita mula-mula kita buka dah pintu, walaupun kita sekat pun demo tak tengok dah benda sekat tu. Demo nak orang lain ni nak tengok tu halal ke haram. Nak situ je. Tak kira gila letak syarat tu, gila letak syarat ni, gila letak syarat. Tak saja ya orang tak turut dah, orang nak di mula-mula ni. Kalau kita tok guru gapo duk hurai kata halal ni teruk dah mak. Tak tengok masyarakat langsung, tak tengok suasana langsung hak orang duk berlaku gapo-gapo. Allahu akbar. Itu panggil kena bijaksana juga. Sebab tu kita masa kita duduk ngagu tarbiyah guru kita di luar negara dulu, dia katakan al-fatwa sunnah. Kita nak buat tubik satu fatwa sekarang ni bukan benda ada dalam kitab saja, tetapi dia sebagai kebijaksanaan kefahaman kemahiran yang ada di seorang ulama tu nak royak rana tentang hukum ni. Nak royak rana tentang hukum ni. Kalau kita tengok sejarah Sayyidina Umar, sejarah Umar Ibn Abdul Aziz, sejarah ulama-ulama sejaga dulu, kita tengok apabila dia jawab soalan saat ni tu dia ada kebijaksanaan, kemahiran, keilmuan dia waktu baik kepada masyarakat. Berarti cetop sanong kap sangkum pacuban. Hak tu hak nak. Tapi kalau misalnya tu duk royak gini, orang hak duk nak kepada fatwa kita, kepada hukum yang tubik pada kita ni, jadi kerak klip buat tubik kan. Tengok tok guru ni royak atas haruf, tok guru ni royak atas halal. Tak apa lagi. Tu dia tak leh dah. Tok guru ni kita kena beranakan kita dalam masalah terutama nak tengok wakil. Saya tak ada tuju kepada individu mana-mana ni. Saya nak royak hukum Tuhan aja. Tu dia. Habis itu. Kita klik pada masalah kita nak tahu sini iaitu hikmat gapo ya Tuhan suruh kita saat ni puasa. Tu dia. Wa min hadhihi al-hikami wal fawaid allati yumkin ay yatashaffaha al-muslim wa yulimmaha fi as-shaum ma yali. Dan di antara hikmat-hikmat dan faedah-faedah yang mungkin seorang muslim tu tak ketahui dengannya dan orang panggil meliputi ataupun mengetahui ada pengalaman nak panggil muliman, nak mendalami dan nak tahu masalah hikmat pada puasa tu sebagai berikut. Dia kata mula-mula bahawasanya puasa yang sahih saat ni tu keadaan dia, tabiat puasa sahih saat ni tu gapo? Boleh menyedarkan, boleh menimbulkan di hati seorang muslim saat ni tu kerana apa? Boleh menimbulkan apa? Limuraqabatillahi azza wa jalla. Hak tu mula-mula sekali. Boleh menimbulkan oleh hati saat ni tu, boleh kita jaga. Kata sebelum daripada tu kita tahu ada suruh tu hadah maqam muraqabah. Maqam muraqabah ni makna kata kita perasa di hati kita kata Tuhan saat ni tu duk hitarkan kita. Tuhan saat ni tu duk tengokkan kita hang payah. Sebab tu puasa yang betul inilah boleh menimbulkan hati seorang muslim supaya nak muraqabatillahi azza wa jal. Supaya apa? Nak mengakadkan seorang saat itu muraqabah.
Kata perasa di hati kata Tuhan tu duk tilikkan dia. Zalika li anna as-sa'ima ma in yastadbira juz'an min hari hatta yuhissa bil jaw wal atash wa tahfu nafsahu ila at-ta'am wa syarab. Kerana dimakian itu boleh menimbul tu kerana gapo? Kerana orang yang puasa sakning tu dia tidak menghabiskan satu juzuk daripada tengah hari dia tu sehingga dia boleh rasa di hati dia, rasa di tubuh badan dia, kata dia perasa lapar tu. Perasa apa? Dahaga tu lagu mana? Wa tahfu nafsahu. Dan jiwa dia, hati dia sakning tu gapo? Duk ingin setara mana kepada makan dan minum. Itu orang puasa hak ni tu. Memanglah kita dah puasa, kita kata sampai ke sekarang ni berapa kali Ramadan dah, kita rasa sungguh ni. Rasa kata no, rasa kata kita mengambilkan diri kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu juzuk dalam satu hari, saat ni satu juzuk mana tengah hari saat ni tu. Kita berok daripada makan dan minum, memanglah menimbulkan lapar dan dahaga. Nah, itu dia. Menimbulkan lapar dan dahaga dan menjadikan seolah-olah jiwa kita, diri kita tu nak kepada makan dan minum. Lakin syu'uruhu bi annahu sha'im yahulu duna tahqiqi li rawabati nafsihi tahqiqan li amrillah. Tapi perasa orang beriman, orang hak sungguh puasa hak sahih saat ni tu, perasa ya lapar, perasa ya dahaga, perasa ya apa nak lakukan perkara yang kasih tapi tak boleh buat dengan sebab apa? Disebab puasa saat ni tu boleh memalingkan, dia boleh tukar perasa hak dia rasa diri saat ni tu boleh tukar perkara hak yang kasih saat ni tu, boleh tukar kerana apa? Nah tu, kerana dia nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tahu hak tu. Dia jangan tukar dengan benda yang kasih. Manusia kasih kepada makan dan minum. Manusia kasih kepada jima isteri. Benda-benda yang manusia kasih belaka. Tapi dia jangan tukar. Tukarkan perkara tu, tahu kata ada suruh Tuhan, tahu kata ada arah Tuhan, dia jangan tukar tu. Jangan dia saat ni tu jangan diri dia kata apa? Kata dahaga saat ni, lapar saat ni tu kerana apa? Nak tahqiqan li amrillah, kerana nak melaksanakan suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang panggil tu puasa yang sahih. Puasa hak sungguh tu lagu tu. Lagu kata no, tak ada tengepek dak. Tak ada kata marah dak ubila lagi nak boleh buka puasa lagu ning. Orang lagu ning ni kalau misalnya tu ni dia puasa tak payah orang ya. Belakang orang je makan berat. Tapi dia nak tahu benda kata tu. Tu dia. Begitu juga wa min khilali hadha at-tadafu' yastayqizul qalb. Dan pada di sisi itu, dan daripada bertentangan jiwa diri seorang saat itu akan lapar boleh menimbulkan kesedaran saat itu bertentangan dengan apa hak tadi saat itu, asal dia duk tak ada dahaga, asal dia duk kenyang molek, asal dia duk yang tak ada dahaga apa, tiba-tiba dia mari dahaga, jang mari lapar saat itu tu boleh menimbulkan yastayqizul qalb, boleh menimbulkan hati dia wayan mufihi syu'urul muraqabati lillahi azza wa jalla, dan boleh menimbulkan di hati dia akan perasaan dia saat ni tu kata apa? Kata dia tu nak muraqabah. Kata Allah SWT sentiasa duk hitai-hitaikan dia. Wa yadhallu ala dhikri li rububiyyatihi wa 'azimi sultanih kama yadhul munabbihan ila annahu 'abdun khadi'un li hukmillah wa munqadh li iradatihi. Dan dia sentiasa juga jadi rasa kata Allah SWT duk carakan dia, dan dia boleh rasa kata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dia, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh rasa kata dia jam kau tinggal benda yang kasih, dia pergi tukar dengan apa yang Tuhan suruh. Ini adalah tabiat orang panggil puasa yang sahih, puasa yang betul sungguh dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Habis itu yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan adalah satu bulan yang maha suci. Ada satu bulan yang maha suci di antara bulan-bulan dalam satu tahun.
Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hamba-Nya, kehendak apa? Ayyamla'uhu bit-ta'at wal qurbat. Allah Subhanahu Wa Taala kehendak nak daripada kita nak memenuhkan dalam program kita tadi, dalam hidup harian kita tu dengan perbuatan taat dan perbuatan